Baik, sekarang kita bersama dengan rakan setugas kita Madini dari daerah Belait. Assalamualaikum Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Wali dan juga Nur Intan. Selamat pagi kembali Madini. Apa khabar pagi ini, sihat? Alhamdulillah saya dan juga rakan petugas pada pagi ini dalam keadaan sihat saja Wali ya. Alhamdulillah. Gembira mendengarkannya ni ya. Di Bandar Seri Begawan ni Madini, khususnya di sekitar kompleks penyiaran radio televisyen Brunei Sungai kali ini hujan. Bagaimana pula dengan keadaan cuaca di studio daerah Belait pagi ini Madini? Ya, di kawasan studio RTV Kuala Belait ya, dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun apa yang kita saksikan tadi ada dalam kawasan, ada beberapa kawasan dalam kesesakan jalan raya lah, terutamanya berdekatan dengan kawasan sekolah kerana mereka paksa menurunkan di tempat yang hampir dengan pintu sekolah. Maklum sajalah ya, ibu bapa dan juga penjaga pastinya tidak mahu anak-anak mereka kehujanan ya. Tambahan lagi tempoh bersekolah ni lama juga. Kalau badan mereka basah, tidak selesa lah rasanya ya untuk meneruskan pembelajaran, apatah lagi ingau, kendamam dan sebagainya ya. Baik, berbalik semula kepada perbualan kita ini pagi ini nih Madini ya. Bijaksana dalam pengurusan kewangan, itulah tajuk yang telah pun dibawakan menerusi perkongsian khutbah Jumaat kemarin di mimbar-mimbar masjid di negara Brunei Darussalam. Kita ini ingin ditanyakan kepada Madini nih, mungkin boleh berkongsi serba sedikit bagaimana kalau secara peribadi Madini sendiri ya mengurus kewangan. Ya, secara peribadi ya Wali ya. Bagi Dani memang menyediakan dua beg wallet yang berbeza. Maksudnya satu yang diguna pakai dan satu lagi yang disimpan. Jadi wallet ini yang kedua tu kita akan simpan lebihan dalam angka yang kecil. Jadi kerana kalau kita simpan di wallet yang pertama, kerana duit ini memang bersifat panas, ia akan sentiasa keluar saja. Jadi dapat disimpan duit tadi dalam wallet yang pertama ya. Jadi kita simpan wallet yang kedua dan selepas disimpan kita jangan dilihat-lihatlah, kalau boleh ditapuk. Kalau dilihat takut terpakai. Itu adalah cara Dani ya untuk berjimat. Jadi itu cara Dani untuk menyediakan dua dompet. Dua wallet. Satu wallet hilang, satu wallet yang selalu di tangan-tangan lah ya untuk kita digunakan. Kalau membahas mengenai dengan perkara menabung ini, kalau Madini sendiri menabung? Saya dalam kereta kita ada tabung kecil juga. Selalunya duit pacah ataupun duit siling kita ni kan simpan di tepi tabung di tepi kereta. Ada satu tabung kecil lah. Kerana tabung kecil ini kadang-kadang berguna. Ada waktunya kita ni membayar tiket parking lah, apa macam-macam lah. Itu ada kegunaannya juga. Saya juga ya ada menyediakan tabung kecil di dalam kereta. Jadi kalau ada duit shilling, saya akan masukkan. Jadi kadang-kadang kalau kita ni ke kedai runcit, kadang-kadang kita ni tidak ada mempunyai duit shilling di dalam wallet. Jadi saya akan kereta lah mengambil sedikit lah. Jadi ini konsepnya tabung aktif lah ya, selalu dimasukkan, selalu juga dikeluarkan. Wow, luar biasa sekali tips menabungnya ya. Tapi kalau dilihat-lihat pada penghujung bulan ataupun mungkin penghujung tahun, rasa-rasanya banyak kali isinya ni ya. Kalau kita dikumpul-kumpul lebihan-lebihan duit shilling daripada hasil kita ni berbelanjaan ya. Apapun terima kasih perkongsiannya Madini. Kita serahkan sekarang terlebih dahulu kepada Madini untuk membuat perkongsian khusus lintas langsung dari daerah Belait. Silakan Madini. Baiklah, terima kasih rakan setugas kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Salam ceria Auda. Alhamdulillah, terima kasih atas kesihatan Auda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung yang kami bawakan dari daerah Belait ya. Seperti biasa kami akan menemani bis kita dan juga mengongsikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan setugas kita untuk hari ini. Dan sebagai perkongsian sekali lagi ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada pagi ini dalam keadaan yang hujan juga ya. Namun apa diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada mereka yang memandu ya. Baiklah, terlebih dahulu saya mengongsikan satu info semasa yang berlaku di sekitar daerah Belait, iaitu mengenai dengan pemotongan sementara bekalan elektrik di kawasan W1 Jalan Maulana X1, X2, X3, sebahagian Jalan Pandan 8, Pejabat Pos Mumung dan kawasan sekitarnya akan berlaku pada hari ini, Sabtu 20 Januari 2024. InsyaAllah akan bermula pada jam 8.30 pagi
sehingga jam 4.30 petangnya, dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja pemasangan earthing modification di stesen elektrik Batu 4 The Shore, Pejabat Pos Mumong dan Mumong A, dan gangguan bekalan adalah sekitar 5 ke 15 minit iaitu semasa pensuisan sahaja ya. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Itu dia ada satu info semasa. Sekarang kita beralih untuk menyaksikan satu bahan visual untuk tontonan bersama. Menginginkan makanan berkhasiat dan rendah kalori, ramai tidak sanggup menyediakannya setiap hari kerana kengkangan masa selain kos yang agak tinggi. Ditambah pula dengan pemilihan bahan mentah yang sukar diperolehi menyebabkan ramai memilih untuk mendapatkannya menerusi pembelian dalam talian. Dari situ timbul idea untuk memulakan perniagaan makanan sihat bagi membantu individu yang ingin menjaga kesihatan serta mengamalkan pemakanan sihat. Bermulanya saya mengadakan penjualan ataupun masakan secara sihat ini adalah bermula pada tahun 2014, di mana saya sendiri menjalankan ianya sebagai satu kata orang peluang dan ruang untuk saya sendiri dan juga keluarga berjual makanan ini. Dan secara langsung juga bermula asalnya ialah melihat daripada sosial media mengenai dengan ingin tahu mengenai dengan masakan-masakan sihat inilah. Tahun demi tahun, masa demi masa berubah dan sedikit peningkatan mengenai dengan masakan ini, dan ilmu yang didapat daripada idea dan juga informasi-informasi daripada website itu juga penting untuk menggali dan mengambil tahu tentang apa sebenarnya kesihatan dalam makanan ini. Dan sihat ini kata orang ia cukup dengan makanan yang kata orang dengan porsi-porsi yang sikit, tetapi makanan bersih ini maksudnya ia kurang daripada garam, gula, ajinomoto, makanan berperasa dan juga lemak-lemak lah. Itu yang paling penting, dan mementingkan karbohidrat sebagai satu tenaga, tenaga mengganti sebagai tenaga. Kalau macam makanan sihat, ia akan memfokus kepada makanan itu menjadi satu rutin, dan makanan bersih ini maksudnya ia akan mengurangkan setiap yang penting-penting itu macam yang membuatkan kita ni diabetes, membuatkan kita ni obesiti, dan juga mengurangkan lemak-lemak ada di dalam makanan itu sendiri. Konsep makanan ni orang berleluasa. Saya tidak akan menyalahkan orang yang menjual makanan mengenai dengan bergoreng, berminyak dan juga yang selainnya lah. Tetapi pada diri saya sendiri, saya akan memfokuskan kepada makanan sehat, makanan yang bersih ini selaku sebagai makanan yang dapat difokuskan. Dan alhamdulillah orang ramai pun dapat menerimanya dalam seminggu tu 4 kali untuk merasa makanan itu. Dan ini ada yang feedback daripada orang ramai mengatakan makanan ini alhamdulillah sebagai makanan harian mereka untuk menurunkan berat badan dan juga mengamalkan hidup yang sehat melalui makanan. Sudah semestinya dalam penyediaan makanan perlulah menitik beratkan kebersihan dari segala aspek kerana kualiti sentiasa terjamin untuk pelanggan dari semasa ke semasa.
mungkin titik permulaan bagi saya hingga hari ini untuk mengenal ataupun memastikan daripada customer service, daripada keuangan dan juga pengaturan masakan dan sebagainya. So jadinya alhamdulillah daripada keluarga dan juga orang ramai, khususnya kawan-kawan itu, mereka sangat menyokong dan mereka sangat memberi sokongan, kata-kata nasihat kepada saya untuk meneruskan. Belia-belia kita ini haruslah memiliki sekurang-kurangnya perniagaan walaupun kecil-kecilan, tetapi ianya adalah satu proses kehidupan bagi kita untuk melangkah tahun demi tahun. Para belia di daerah Belait ini khususnya dan umumnya untuk di negara Brunei Darussalam, janganlah pernah takut untuk terjun dalam bidang perniagaan ini. Gugur, terjatuh, tersungkur atau perkara biasa. Kata orang, itu adalah proses dalam kehidupan dan juga proses dalam perniagaan. Bermula dengan kesedaran yang tinggi akan membantu untuk menjamin kehidupan yang lebih produktif dan positif di kemudian hari. Bukan sekadar senaman, tetapi pemilihan makanan yang sihat juga harus bergerak selari dengan misi untuk merealisasikan sebuah kehidupan yang sihat.